sumpah sebenarnya ku tak sabar nak bersama macam dulu. Pesona 102. 4 jam teman bertemankan kami di Pesona 102. Kami ada Laguku Untukmu, Dialog 130, Polis dan Anda. juga segmen Terjaan. Terus kekal setia bersama Melaka FM 18 jam setiap hari. Melaka FM mempesonakan. Teman setia anda. Melaka FM pastinya mempesonakan teman setia anda. Tepat jam 1.30 tengah hari, dan hari ini dalam dialog Melaka Sana Sini kami bawakan kepada anda secara eksklusifnya yang berbahagia Datin Safia binti Harun, iaitu Yang di-Pertua Majlis Perbandaran Jasin bersama kita di talian ketika ini. Assalamualaikum Datin. Assalam, ya apa khabar? Alhamdulillah sihat. Datin bagaimana? Sihat hari ini? Alhamdulillah sihat seadanya. Alhamdulillah. Datin, topik yang kita akan bawakan pada hari ini ialah pembangunan daerah Jasin, ya Datin? Ya, betul. Boleh yang berbahagia Datin kongsikan kepada pendengar Melaka FM ini tentang daerah Jasin itu sendiri. Silakan Datin. Okey, terima kasih kepada Yat. Ya, saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Melaka Kemajuan Jaya, rakyat bahagia Indonesia. Salam MPJ prihatin di hatiku. Saya ucapkan kepada semua pendengar Melaka FM dan khasnya kepada warga Jasin yang sangat saya kasihi. Untuk makluman semua, daerah Jasin adalah daerah yang paling besar sekali lah dalam negeri Melaka. Ya. Ikutkan luas untuk daerah Jasin adalah seluas 63,415 hektar, iaitu 634 km persegi lah, yang merangkumi 41% daripada kawasan negeri Melaka sendiri. Ya, Datin. Okay, untuk makluman, memang daerah Jasin ini memang besar lah, di mana 70% daripadanya adalah kawasan pertanian dan terlibat dengan kawasan tadaan air untuk negeri Melaka. Ya. Okey, daerah Jasin ini kita bersempadan dengan daerah Melaka Tengah, daerah Alor Gajah. Di bahagian darat ni barat adalah bersempadan dengan daerah Alor Gajah, daerah Muar, Johor iaitu di bahagian timur, dan daerah Tampin 9 di bahagian utara lah. Kita banyak sempadan kita lah. Okey, untuk makluman semua daripada data Jabatan Perangkaan Negeri Melaka sehingga tahun 2020, jumlah penduduk Negeri Melaka jumlah penduduk daerah Jasin ramai 158,800 orang, iaitu 16.53% daripada penduduk Negeri Melaka lah. Okey, untuk makluman semua juga, kita di Jasin kita terbagi kepada 6 don lah. Don Asahan, Don Ri, Don Beban, Don Sekam, Don Melimau dan Don Sungai Rambai lah. Di mana bandar utama bagi daerah Jasin adalah Melimau dan juga bandar Jasin sendiri. Ya, baik Datin. Okey, soalan yang seterusnya yang berbahagia Datin, boleh ceritakan sedikit tentang Majlis Perbandaran Jasin kepada para pendengar Melaka FM kita? Okey, untuk semua pendengar, daerah Jasin ni, Majlis Perbandaran Jasin ni telah ditubuhkan pada tahun 1997 lah. Pada 23 Ogos 1997, di mana pada ketika itu namanya adalah Majlis Daerah Luar Bandar Jasin. Jasin Rural District Council, yang diwartakan di bawah Seksyen 399 Municipal Ordinance. Dan pada 1 Julai 1978, kita telah daripada Majlis Daerah Luar Bandar Jasin ditukar kepada Majlis Daerah Luar Bandar Jasin. Majlis Daerah Jasin ditukarlah daripada Luar Bandar kepada Majlis Daerah Jasin. Dan pada 1 Januari 2007, kita telah dinaik tarafkan kepada Majlis Perbandaran Jasin. Dan telah dirasmikan pada ketika itu oleh Tuan Yang Pertama Tun pada 17 Januari 2007 di Stadium Jasin ketika itu. Okey, kita di Majlis Perbandaran Jasin ni kita tumpukan dari segi perkhidmatan kepada masyarakat. Iaitu yang pertama, kita ada dari segi kebersihan alam sekitar seperti pengindahan kebersihan kawasan
penyediaan kawasan rekreasi, penyelenggaraan sistem pembaritan semula. Yang kedua dari segi kesihatan awam yang merangkumi kawalan kebersihan premis perniagaan, kebersihan premis makanan, dari segi vektor, kebersihan ladang-ladang ternakan. Untuk makluman, kita di Jasin banyak ladang ternakan ayam lah untuk makluman. Dan yang ketiga dari segi pembangunan lah, seperti mengawal pembangunan yang ada pada hari ini melalui rancangan struktur dan rancangan tempatan Majlis Pembangunan Jasin lah, di mana seperti contoh kita mengawal kebenaran merancang, jalan parit, peminat bangunan dan sebagainya lah. Dan seterusnya kita juga menyediakan kemudahan awam lah, kemudahan awam dan infrastruktur pada semua penduduk-penduduk di daerah Jasin lah. Jadi kita menyediakan menyegar kemudahan awam sedia ada, membina baru infrastruktur di dalam kawasan-kawasan daerah Jasin. Dan yang seterusnya dari segi sosial kita juga mengadakan program-program bersama masyarakat, program-program Badan Mampan, Badan Selamat, Loket Agenda 21, dan kita juga daripada segi CSR dengan masyarakat-masyarakat di daerah Jasin. Yang berbahagia Datin, bagaimana pula dengan pembangunan dan kemajuan di daerah Jasin yang telah dilaksanakan pada tahun ini? Boleh Yang berbahagia Datin kongsikan bersama para pendengar Melaka FM kita? Okey, di daerah Jasin, alhamdulillah lah kita tengok sedang berlaku pembangunan di daerah kita lah. Okey, yang pertama yang kita tengok yang sekarang sedang dibangunkan adalah pembangunan bercampur daripada Teguan Parkland Avenue Sdn Bhd, di mana kawasan-kawasan yang akan dibangunkan adalah seluas 651 ekar. Kalau kita tahu di Lipat Kajang lah, kawasan Lipat Kajang, mungkin Jasin. Okey, pembangunan ini meliputi rumah kediaman yang dianggarkan berjumlah lebih kurang 3,900 unit. Ini daripada pelbagai skim, daripada rumah kos rendah, rumah pemilik, rumah sederhana semua lain. Kemudian unit perniagaan lebih kurang ada 404 unit. Dan industri kecil sederhana, industri ringan lah, di mana ada lebih kurang 88 unit lah. Okey, macam saya maklumkan tadi, kita ada 775 unit untuk rumah kos rendah dan rumah pemilik. Projek pembangunan ini juga merupakan projek pembangunan berkonsep yang pertama yang dibangunkan di daerah Jasin, yang berkonsepkan elemen kehijauan dan menekankan ciri lanskap dan taman bandar. Untuk makluman, di kawasan pembangunan ini juga akan dibina taman botani lah, di mana berkeluasan 30 ekar. Jadi kalau untuk makluman semua, saya dah pergi tengok dan sekarang dia sedang membina taman tersebut. Okey, jadi sebelum pembangunan lain siap, taman tersebut akan siap. Ini bagi kemudahan orang pemilik-pemilik taman perumahan di situ dan masyarakat sekitar juga untuk daerah Jasin. Ya, baik Datin. Seterusnya projek ini juga kita akan membuka jalan baru daripada Tol Lipat Kajang dan kita akan terus ke Bandar Baru Jasin Bestari, di mana lebih kurang perjalanan lebih kurang 10 ke 15 minit sahaja. Kalau ikutkan kita sebelum ni, kalau pada Tol Jasin kita nak ke Bandar Jasin, kita akan lebih kurang setengah jam, 35 minit untuk kita sampai ke Bandar Jasin kan. Pada projek ni kita akan bina jalan baru lah yang akan menghubungkan terus ke Bandar Jasin Bestari. Jadi selepas ni kalau mereka keluar daripada Tol Lipat Kajang akan dekatlah untuk sampai ke Bandar Jasin. Ya, Datin. Dan kita juga untuk mengurangkan kesesakan tol-tol yang ada sekarang di Simpang 4 dan Ekro. Okey, projek seterusnya yang sedang berlaku sekarang, yang sedang dibangunkan sekarang adalah daripada Saintech. Saintech yang berkeluasan 157 ekar. Mungkin air panas lah. Dia ni bersebelahan dengan projek Parkland tadi. Jadi dia meliputi pembangunan perumahan berjumlah 3,700 unit daripada skim dan daripada lot perniagaan 277 unit. Di mana 1,800 unit ditawarkan adalah rumah kos rendah dan rumah pemilik.
Saya maklumkan bahawa memang sangat dapat sambutan jenis rumah tersebut. Okey, selain itu juga ada pemajuan-pemajuan lain yang ditawarkan di kawasan Jasin. Bangsa mampu milik 7 tingkat yang menyediakan sebanyak 320 unit. Kita telah pun didudukilah, baru saja diduduki dalam CCC. Seterusnya projek perumahan oleh Ketua Main Lestari Development yang menyediakan rumah mampu milik sebanyak 82 unit. Dan dimungkin sebatu oleh Ketuan Pentagon Galaxy yang berhad yang berkuasa 17.9 ekar yang menyediakan 29 unit rumah milik. Dan projek perumahan dimungkin serkan oleh Fonian iaitu 315 unit rumah milik. Seterusnya Limau Permai yang menyediakan 930 unit rumah milik. Dan lain-lain lagi lah, banyak. Kalau saya nak sebut satu perumahan lebih kan. Okey, untuk makluman juga projek-projek yang sedang dibangunkan oleh pihak kerajaan juga, iaitu pembangunan kompleks sukan di Bandar Jasin berluasan lebih kurang 4 ekar di Bandar Jasin Bisari. Ini di bawah KBS. Ini sedang dibina lah untuk makluman. Kerja tanah sedang dijalankan. Terusnya menyiapkan sekolah rendah agama Air Merbau. Ini pun dah siap, baru siap. Baru dapat CCC. Terusnya sekolah kebangsaan jenis Tamil Jasin Dalam sedang dalam pembinaan. Dan juga klinik kesihatan berserta kuartus di mungkin Cabau. Di Simpang Bekul lah. Okey, kita juga betul BKC juga dalam cadangan untuk membina tapungan air pinggiran sungai TAPS sebagai pelan alternatif bagi menampung penggunaan air di Melaka. Seterusnya daerah Jasin lah. Untuk makluman, sekarang projek ni dalam penyediaan rancangan tempatan telah dibuat bagi memastikan tuju pembangunan di Jasin. MPJ juga sedang menyediakan rancangan tempatan maju Bandar Jasin 2035 lah, bagi menggantikan rancangan tempatan yang tamat pada tahun ini. Rancangan tempatan ini juga menggariskan cadangan-cadangan dan tuju kawasan pentadbiran MPJ sehingga tahun 2035. Berbagai cadangan telah dirancang mengangkumi pelbagai aspek kemajuan seperti dalam aspek ekonomi, sosial, kemudahan, kesejahteraan penduduk dan melibatkan sektor pelancongan, pertanian, perniagaan, industri, perumahan, alam sekitar dan sebagainya lah. Untuk makluman, kita banyak dapat feedback lah masa buat kajian ni kan, banyak feedback yang kita dapat daripada pemimpin masyarakat, daripada penduduk setempat, daripada pelancong kan. Daripada situ kita akan tengok balik untuk kita sesuaikan dengan kita punya pesuruhan rancangan tempatan majlis lah 2030. Begitu banyak ya Datin projek pembangunan yang sedang berlaku dan telah pun dimulakan di daerah Jasin ini ya Datin. Saya berharap lagi banyak lagi supaya kita daerah Jasin dapat dibangunkan selaras dengan daerah-daerah yang lain lah. InsyaAllah. Datin, seterusnya kami ingin tahu projek-projek naik taraf. Tapi Datin, sebelum Datin jawab soalan yang ini, kita akan berhibur seketika dengan lagu. Katanya lagu ini pilihan daripada pegawai-pegawai Datin sendiri ya. Lagu Lemak Manis. Kita akan dengarkan lagu ini. Lemak Manis daripada Roslan Maden. Jadi kepada anda semua, nantikan kami akan kembali lagi sebentar saja lagi. Sopan santun anak Melayu, senyum terukir bila disapa. Dalam pantun ku kirim rindu mengalir di dalam kata. Lemak manis ala amboi, santan ke
siapa. Lemak manis ala amboi amboi, santan kelapa ala amboi amboi, ku pandanglah manis ala amboi amboi, anak siapa. Pohon senang, pohon meranti, di tengah-tengah ulu perindu. Adik di sana, abang di sini, di tengah-tengah rindu menderu. Lemak manis ala amboi amboi, santan kelapa ala amboi amboi, ku pandanglah manis ala amboi amboi, anak siapa. Lemak manis ala amboi amboi, santan kelapa ala amboi amboi, ku pandanglah manis ala amboi amboi, anak siapa. Hujan di hulu tak reda-reda, ributlah turun bertalu-talu. Abang di hulu, adik di Kuala, ku hanyut rindu dalam perahu. Lemak manis ala amboi amboi, santan kelapa ala amboi amboi, ku pandanglah manis ala amboi amboi, anak siapa. Lemak manis ala amboi amboi, santan kelapa ala amboi amboi, ku pandanglah manis ala amboi amboi, anak siapa. Lemak manis ala amboi amboi, santan kelapa ala amboi amboi, ku pandanglah manis ala amboi amboi, anak siapa. Lemak manis ala amboi amboi, santan kelapa ala amboi amboi, ku pandanglah manis ala amboi amboi, anak siapa. Kembali lagi dalam dialog Melaka Sana Sini. Di talian ketika ini kita bersama dengan Yang Berbahagia Datin Safia binti Harun, iaitu Yang di-Pertua Majlis Perbandaran Jasin, bagi membincangkan mengenai pembangunan daerah Jasin. Datin? Ya, saya. Boleh Yang Berbahagia Datin kongsikan projek-projek naik taraf MPJ yang telah dilaksanakan pada tahun 2021 bersama dengan pendengar Melaka FM ini, Datin? Okey. MPJ kita dari masa ke semasa sentiasa menitik beratkan kerja-kerja menaik taraf lah. Ya. Terutama dari segi infrastruktur Ya. Di mana pada tahun ni kita telah menaik taraf lebih kurang 20 projek lah. Di mana anggarannya lebih kurang 3.5 juta. Ya. Di mana kita telah menaik taraf fasilitis yang kemudahan awam di daerah Jasin. Ya. Dan kebanyakan peruntukan kita terima daripada Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan lah. Ya. Okey, di antara projek naik taraf kita adalah menaik taraf rumah kedai, 9 unit rumah kedai, dan kita membuat dataran di Pekan Umbai. Ya.
Juga kita menaik taraf 5 unit kedai di Kesang Indah. Kita menaik taraf infrastruktur penggunaan awam di medan-medan selera milik MPJ. Untuk makluman, kita dalam proses untuk rebranding gerai-gerai dan juga papan tanda milik MPJ lah. Jadi kita ubah sikit, kita buat rebranding sikit papan tanda kita dan image pada gerai kita lah. Okay, seterusnya kita juga menaik taraf bangunan medan selera di Taman Maju, di mana ini menyebabkan penggantian seluruh bumbung, tal, tempat dataran di situlah. Seterusnya menaik taraf bangunan dan gerai di Dun Melimau. Kita juga membuat laluan berjalan kaki di Bandar Jasin dan di kawasan Anjung Batu. Kalau kita perasan, kita juga telah membuat mural di Bandar Jasin, di mana mural ni memang mendapat sambutan yang hangat lah untuk diorang datang ambil gambar. Kalau kita perasan kat situ memang rumah tradisional, kita buat mural rumah tradisional kat situ. Seterusnya menaik taraf Lambang Belia Sungai Rambai. Juga kita telah menaik taraf padang awam di Melimau lah. MPJ juga dalam proses menaik taraf landscape di kawasan daerah Jasin. Kalau Ayat perasan, kita tengah menanam pokok bunga yang berbunga-bunga kan colour tu. Lepas tu dengan kita bina arch fluorescent tree. Fluorescent tree tu tujuannya kita tanam bunga supaya dia boleh menjala dan dia akan tutup fluorescent tree tu lah. Jadi akan nampak lagi ceria, nampak lagi cantik lah Okey, juga kita juga telah membina, kalau perasan, sculpture Love Jasin. Kita letak di semua don di daerah Jasin lah. Jadi kalau sesiapa pergi tu, dia boleh ambil gambar di Love Jasin tu, di bawah tu kita ada hashtag Bemban ke, hashtag Asahan, macam tu lah Jadi kita juga memang daripada masa ke semasa akan menaik taraf keceriaan di dalam daerah Jasin lah Dan kita juga ada cadangan-cadangan di mana kita telah pun memohon peruntukan daripada pihak federal dan peruntukan daripada pihak majlis sendirilah untuk rancangan tahun hadapan. Di mana yang pertama kita akan menaik taraf, bukan menaik taraf, kita akan membina dataran diva di depan bangunan kita lah. Di mana dataran diva ini daripada depan bangunan kita sehingga ke Bandar Jasin. Jadi kita akan buat siap kaki, kita akan buat pocket park kat situ kan sepanjang daripada MPJ sehingga ke Bandar Jasin. Sebenarnya kita juga berjadang untuk membuat kawasan rekreasi di kawasan Paya Bakau Melimau. Juga kita berjadang membina taman awam di Nyalas. Seterusnya menaik taraf kawasan rekreasi di Pantai Siring. Di mana di Pantai Siring ni kita memang membuat satu perancangan yang detail lah kat situ, sebab kita nak buat satu pulau, bukan pulau lah, macam apa tu, dia macam pulau lah supaya orang boleh berkelah, ada pantai di situ. Kalau kita perasan sekarang dia macam lagoon lah. Menarik tu. Lagoon, sebab kalau kita pergi Pantai Siring kan tak ada tempat untuk mandi kan. Jadi dengan kita nak buat satu lagoon supaya orang ramai boleh mandi-mandi di situ lah semua. Okay, seterusnya kita juga bercadang untuk membina kawasan rekreasi seluas lebih kurang 10 ekar di Bandar Baru Jasin Bestari lah. Dan untuk makluman juga di Bandar Jasin tak lama lagi kita akan ada McDonald lah. Sebelum ni kita ada di Melimau. Lepas ni ada di Bandar Jasin insyaAllah. Bersebelahan dengan office MPJ lah. Dan dimaklumkan juga pasaraya Lotus juga akan dibangunkan di sebelah MPJ masa terdekat. InsyaAllah. InsyaAllah. Datin, Jasin juga tidak kurang hebatnya dengan industri pelancongan. Antaranya sektor popular adalah eco-pelancongan. Boleh yang berbahagia Datin kongsikan kepada kami pendengar Melaka FM ini? Okey, kita di APJ memang kita sedang giat mempromosi dan memperkenalkan produk pelancongan di daerah Jasin. Kerana pelancong luar maupun domestik masih belum kenal sangat dengan produk-produk di Jasin lah. Jadi kita mempromosikan melalui kita punya laman sosial kan, media sosial kita kan. Di mana kita Jasin kita masih mengekalkan naturality dan green places.
yang kita tengok berpotensi besar untuk dipromosikan kepada semua para pelancong yang mahukan konsep chill, relax kan. Dan teman-teman kalau nak chill, relax tu Jasin, bagi saya Jasin adalah tempatnya yang paling sesuai lah. Di mana Jasin telah pun mendapat pandang bahagia selama 2 tahun berturut-turut kan. Jadi kita tunggu tahun ni kita boleh dapat pandang bahagia. Kita doa sama-sama lah supaya pandang bahagia tu masih kekal di Jasin InsyaAllah. InsyaAllah. Okey, untuk hikers kita di Jasin kita ada bukan Bukit Batu Lebak di kampung Bukit Senggih dan Gunung Melaka di kampung Gapis, di mana di Gunung Melaka ni ada air terjun. Jadi kita sekarang tengah mempromosikan lah. Kalau ikutkan pengantin-pengantin ramai lah dah pergi ambil gambar dekat air terjun kita ni. Okey, juga di sini juga terdapat beberapa trails dan gua yang agak mencabar lah. Yang sesuai bagi mereka yang nak mendaki dan mencuba apa-apa yang ada di situ lah. Ini kawasan yang sangat sesuai untuk kita mendaki lah. Dan bagi pelancong yang gemarkan sejarah, kita ada makam Menteja, pergi Portugis, rumah tradisional Demak Abdul Ghani, makam Tok Senaran kat Bandar Jasin, makam Tok Kepau Sungai Rambai, makam Sultan Ali di Umbai dan makam Tok Gubah di Nyadas. Jadi di situ memang ada maklumat-maklumat mengenai kawasan-kawasan tersebut lah. Bagi yang sukan air yang ekstrim, kita ada Lambayan Danau, kem Lambayan Danau di Cincin, Asahan Water Theme Park, di mana Asahan Water Theme Park ni majoriti air, kebanyakan air yang digunakan adalah air daripada Gunung Ledang sendiri. Mereka selalu masuk, diletakkan dalam kolam dan di situ macam-macam aktiviti dibuat di situ. Dan di Pantai Siring Serkam juga ada pelbagai sukan-sukan di situ, ada kayak, ada memancing, apa benda yang macam-macam lah dekat Pantai Siring. Pergi tengok dan rasai apa yang ada di sana. Jadi saya juga memintalah para pengunjung bawa keluarga, bawa anak-anak untuk berkunjung ke tempat-tempat tersebut lah. Okey, seterusnya kita boleh juga menginap di Seri Cendana Resort di Melimau, atau The Hut Serkam, ataupun dekat Limas 3 di Umbai. Dan kawasan-kawasan ni memang kita yakin dapat menggembirakan para pengunjung yang menggunakan kawasan ini. Okey, kalau nak makan pun di Jasin banyak kawasan makan sebenarnya. Kalau kita tengok dalam MV kita telah pun letakkan daripada sarapan pagi sehinggalah makan malam. Kawasan-kawasan yang sepatutnya pergi untuk menikmati makanan-makanan yang disediakan. Yang di antaranya adalah untuk sarapan pagi kita ada kari kambing simpang beku yang memang sangat popular lah bagi saya. Betul tu Datin. Mi goreng, mi rebus, lorong Haji Raya di Jasin. Itu memang sangat popular. Kalau nak makan mi sedap pergi kat situ. Untuk makan tengah hari di antara tempatnya kedai asam pedas di Pantai Siring, Kafe Makisah kan di Cincin, Biryani Kawah di Salin, di Bandar Jasin Bisari, dan berbagai lah tempat-tempat makan tengah hari memang ada. Untuk menu petang, nak makan simple-simple, boleh pergi ke Cendol Seri Serkam, Melimau, Mizan Mi Bandung. Mizan Mi Bandung ni memang patut dicuba. Dia terletak di laman Belia Sungai Rambai. Jadi dia buka sebelah petang. Memang sedap Mi Bandung dia. Dan makan malam pula, selalu orang datang Jasin dia mesti nak makan ikan bakar. Ikan bakar selalu dekat ikan bakar Plastik Terapung, Medan ikan bakar Anjung Batu, Serkam. Dan saya rasa ikan dekat sana semua kebanyakan adalah ikan yang fresh lah dan harganya sangat berpatutan. Sebenarnya di kawasan Jasin ni memang banyak produk-produk dan tempat menarik yang saya rasa memang perlu diketengahkan. Dan saya menyeru kepada semua untuk datang dan boleh jelajah dan explore sendiri bersama keluarga dan kawan-kawan lah. Dan saya pastilah Jasin is the best place to explore. Dan saya juga ajak Yat datang. Kalau nak pergi mana kita boleh bawa. InsyaAllah Yat dah makan ke, dah hiking ke mana-mana boleh promote kepada orang-orang luar kan. Ya betul.
Datin, memandangkan pada hari Sabtu ini 21 November 2021, orang-orang Melaka akan keluar mengundi ya Datin. Jadi kita minta untuk Datin ya, jadi kami minta untuk Datin kempen sikit mengajak semua mereka yang telah mendaftar untuk keluar mengundi pada hari Sabtu ini Datin. Okey, saya mengambil kesempatan di sini untuk menyeru semua rakyat negeri Melaka yang mengundi pada 20 hari bulan November ni untuk keluar beramai-ramai untuk kita menunaikan tanggungjawab yang kita dibertanggungjawabkan lah. Kita keluar mengundi, jangan tak keluar mengundi sebab keputusan adalah di tangan kita siapa kerajaan kita. Dan saya minta ramai-ramailah keluar mengundi. Marilah kita mengundi. Jangan tak mengundi. Ya, betul Datin. Okey. Terima kasih Datin kerana kesudian masa bersama dengan kami di Melaka FM pada hari ini. Okey, terima kasih Puan. InsyaAllah Datin, jika ada masa kelepangan, kita akan bersama lagi Datin di frekuensi 102.3. Boleh jemput datang ke Jasin? InsyaAllah Datin, nantikan kami ke sana ya Datin. Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah saudara, itulah dia tadi kami bawakan kepada anda yang berbahagia Datin Safiah binti Harun, iaitu Yang di-Pertua Majlis Pembandaran Jasin bagi membincangkan mengenai pembangunan daerah Jasin itu sendiri. Baiklah saudara, sebentar nanti anda akan ditemani pula oleh penyampai seterusnya. Siapa lagi kalau bukan DJ Azizi Syarin. Apa yang menarik bersama dengan DJ Azizi semestilah pesada pantunnya. Nantikan pada pukul 3 petang nanti. Terus pastikan kesetiaan anda bersama kami di frekuensi 102.3 Melaka FM, pastinya mempesonakan.